Motivasi. Berapa kali kita terfikir untuk berputus asa? Dalam banyak detik kehidupan kita menjadi letih dan di hadapan kita ada keputusan yang sukar untuk dibuat. Seolah-olah di hadapan kita ada neraca untuk menimbang pilihan kita. Dan berapa banyak persoalan bagaimana jika muncul di hadapan kita? Sama ada kita teruskan atau kita ketinggalan di pertengahan jalan. Apabila kita memutuskan untuk berhenti berjuang, kita sedang mengakui kegagalan kita. Dalam diri setiap daripada kita, wujudnya keseimbangan antara berputus asa atau meneruskan, antara berhenti dan maju, atau meninggalkan segalanya atau bertahan sedikit lagi. Sebagai manusia, ada kalanya kelemahan lebih menyerlah dan keputusasaan menjadi keinginan kita. Dan pada masa itu, apa yang kita mahukan hanyalah duduk dan menunggu. Memberi kita tanggapan bahawa harga untuk mengatasi cabaran menjadi terlalu mahal dan kita tidak mahu membayarnya. Kita berada di kawasan berbahaya, sebuah medan periuk api, dan segalanya menjadi lebih teruk. Apabila kita mula mempersoalkan, adakah semua ini benar-benar berbaloi? Apa yang akan saya peroleh daripadanya? Inilah saatnya kegagalan muncul dengan segala kelebihan yang kononnya ia tawarkan. Satu kekalahan tidak bermakna kegagalan kita. Seorang pejuang, sebuah pasukan bola sepak, walaupun tewas, tidak akan berputus asa. Dan kita juga begitu. Tak boleh berputus asa apabila hadapan dengan Russian. Motivasi perlu menjadi sekutu kita setiap masa. Tetapi pada saat-saat kekecewaan yang pahit, kita perlu berpegang teguh padanya. Ia perlu bersuara lebih lantang dalam diri kita. Dengan cara itu, kita akan mengatasi saat itu. Lihatlah dunia hari ini. Berapa ramai orang yang berputus asa pada segalanya, meninggalkan segalanya, keluarga, impian, pencapaian, kejayaan, dan secara tragis mengabaikan nyawa mereka. Sisa perjalanan ini kita lihat dalam berita, dengan tajuk utama seorang lagi mangsa bunuh diri. Sentiasa termotivasi, itulah kunci utamanya. Kerana ramai antara kita hanya teringat akannya pada saat-saat yang buruk, pada waktu-waktu sukar. Namun, apabila kita mengutamakan motivasi, hari kita menjadi lebih baik. Perjalanan kita lebih bermatlamat. Jika di pertengahan jalan timbul kesukaran atau jika kita mengalami kekecewaan, ia lebih mudah diatasi. Kita fokus pada matlamat kita. Kita ada sesuatu untuk dicapai dan apa yang berlaku di sekeliling kita yang salah atau yang melambatkan kita. Kesukaran yang timbul tidak mengganggu jangkaan kita. Halangan yang mungkin menjatuhkan kita, tetapi tidak mampu mengubah arah kita. Tidak berdaya untuk membiarkan kita tersungkur di tanah. Motivasi menjadikan kita pemenang. Dan kecekalan membuka jalan menuju kejayaan. Laluan penaklukan, laluan kemenangan, destinasi kegemilangan. Tanpa motivasi kita berhenti percaya. Kita berhenti yakin yang kita akan berjaya. Kita hilang kepercayaan dan semua yang ada di hadapan kita hanyalah runtuhan. Kesukaran menjadi tidak dapat diatasi. Rintangan menjadi tidak dapat ditempuhi. Seolah-olah di laluan kita semua jambatan yang merentasi sungai telah musnah. Tanpa motivasi kita tidak menemui jalan lain. Kita tidak nampak jalan keluar. Pandangan kita hilang di ufuk. Tetapi dengan motivasi di sisi kita, mata kita mencari jalan lain. Satu cara, di hadapan sungai dengan jambatan yang patah, kita mencari sebatang pokok dan membina rakit. Ini secara simboliknya. Inilah renungan kita. Kita cuba bercakap tentang motivasi dengan cara kita sendiri, mengikut acuan kita tanpa istilah teknikal, dalam keterbatasan kita. Dalam apa yang kita amalkan, ada kalanya motivasi hilang, kita beralih kepada kekuatan. Apabila kekuatan habis, kita beralih kepada pengorbanan yang digabungkan dengan teknik. Kita berjaya mengatasi jarat. Tetapi entah bagaimana kita mencapai matlamat kita. Saya bercakap satu cabaran, satu pencapaian peribadi. Dalam hidup, keimanan memainkan peranan ini. Apabila motivasi tidak lagi dapat membantu kita, maka keimanan mula bertindak, bergandingan dengan harapan. Percayalah, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Gergasi itu lebih besar daripada Daud, tetapi ia kerdil berbanding keimanannya. Gunung itu mungkin yang paling curam, tetapi ia menjadi kecil di hadapan motivasi Anda. Begitu juga kematian adalah musuh yang sangat digeruni, yang terakhir untuk ditewaskan. Tetapi anak Tuhan menghadapinya secara langsung dan mengalahkannya. Saya menghargai kehadiran Anda, perhatian Anda.
Sila tinggalkan 4 penanda di ruangan. Tu komen. Saya ucapkan terima kasih MBU. Detik per hari hanya Anda. Fanning, saat ini Anda. Motivasi. Se você viu o vídeo até agora, clique, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Até!